Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rahimi bin Abdul Majid. Nombor metrik DHU 202025271 dari kelas DPHU 4C. Saya akan menerangkan pengenalan syarikat, latar belakang syarikat dan maklumat syarikat. Syarikat yang kami tubuhkan bagi menjalankan tugasan dan kertas kerja pada semester ini ialah perniagaan butik Sulaman Kasih Sendirian Berhad. Butik Sulaman Kasih adalah sebuah syarikat yang menjalankan perniagaan tempahan baju korporat, baju jersey dan menjual berbagai jenis baju yang selesa dipakai pada semua peringkat umur. Syarikat Sulaman Kasih dibina atas keakraban antara rakan-rakan yang ingin menjalankan sebuah perniagaan yang dapat memberi keakraban kepada orang ramai. Kualiti dan kekemasan adalah menjadi titik berat kepada syarikat agar setiap pelanggan yang menempah pakaian dari syarikat Sulaman Kasih berasa selesa apabila memakainya. Maklumat syarikat. Syarikat ini diberi nama Butik Sulaman Kasih Sendirian Berhad. Butik ini beralamat di Pusat Bandar, Taman Tun Dr. Ismail TTDI Plaza, 60000 Kuala Lumpur. Produk dan perkhidmatan yang ditawarkan oleh Butik Sulaman Kasih Sendirian Berhad ialah menjalankan perniagaan yang menjual pakaian mengikut permintaan daripada pengguna, iaitu jersey yang sesuai digunakan untuk aktiviti lasak dan juga sesuai digayakan sebagai pakaian harian dan menjual baju korporat. Tarikh memulakan perniagaan ialah 15 Jun 2013. Misi syarikat ialah memberikan perkhidmatan yang eksklusif dan terbaik dengan corak rekaan moden terkini. Visi syarikat ialah menjadi sebuah butik yang terkenal di persada dunia. Tagline bagi syarikat Butik Sulaman Kasih Sendirian Berhad ialah baru style bro. Objektif syarikat ialah memberikan perkhidmatan dan menghasilkan produk kepada pelanggan mengikut cita rasa dan kehendak pelanggan serta memberikan keutamaan kepada 3 aspek apabila berurusan dengan pelanggan, iaitu ketetapan hantaran, kualiti dan perkhidmatan yang terbaik. Latar belakang syarikat. Syarikat Sulaman Kasih merupakan sebuah perniagaan atau kedai yang menjual dan menerima tempahan jersey dan baju korporat. Syarikat ini mula beroperasi pada tahun 2013. Pada awalnya, syarikat Sulaman Kasih ini tidak mempunyai nama dan hanya beroperasi di pasar-pasar malam dan pasar hari sahaja dengan menjual pelbagai jersey bola dan lain-lain jersey lagi. Selepas 2 tahun beroperasi di pelbagai tempat pasar malam yang ada di seluruh negeri Selangor Darul Ihsan, syarikat Sulaman Kasih mula mengorak langkah baharu dengan berjaya menubuhkan sebuah butik miliknya sendiri bertempat di Taman Tun Dr. Ismail TTDI Selangor Darul Ihsan. Butik tersebut mempunyai reka bentuk yang berlainan berbanding deretan lot rumah kedai yang berada di situ supaya orang ramai lebih mudah mencari Butik Sulaman Kasih dan kedudukannya yang strategik berhadapan dengan Pasaraya Besar Tesco TTDI Selangor. Pada tahun 2019, syarikat ini berjaya meluaskan lagi perniagaan mereka dengan berjaya membuka rangkaian franchise syarikat sebanyak 6 buah cawangan di seluruh Malaysia, iaitu di negeri Kedah, Pulau Pinang, Perak, Kelantan, Terengganu dan Johor.
Selain itu, syarikat Sulaiman Kasih berjaya membina sebuah kilang untuk menjahit, menyulam dan mencanting serta mencetak jersey dan baju korporat di sebuah kawasan perindustrian di negeri Selangor Darul Ihsan. Staf yang bekerja di kilang tersebut seramai 12 orang lelaki dan 18 orang wanita yang berumur dari 19 tahun hingga 35 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Muhaimin bin Muhammad Sulaima dan saya dari kelas di PHU 4A. Okey, saya akan menerangkan tentang perbelanjaan pentadbiran. Okey, sebelum tu saya akan terangkan terlebih dahulu tentang carta organisasi syarikat kami, iaitu syarikat iaitu Butik Sulaiman Kasih. Okey, Ketua Eksekutif bagi syarikat kami ialah diketuai oleh Encik Muhammad Rahimi bin Abdul Majid. Seterusnya bagi Ketua Operasi diketuai oleh Encik Adam Rifki bin Amir. Bagi Ketua Kewangan pula diketuai oleh Muhammad Zulfadli bin Muhammad Asri. Dan bagi Ketua Pemasaran pula diketuai oleh Encik Syahmi Faris bin Ahmad Razi. Dan yang terakhir bagi Ketua Organisasi syarikat kami diketuai oleh Encik Abdul Muhaimin bin Muhammad Sulaima. Okey, seterusnya saya akan menerangkan tentang kos peralatan pejabat atau pentadbiran syarikat kami. Okey, yang pertama ialah komputer. Kami membeli 5 kuantiti komputer dan jumlah kos untuk 5 kuantiti komputer sebanyak RM9,000. Okey, yang kedua ialah mesin fotostat. Kuantiti bagi mesin fotostat ialah 1 dan jumlah kos bagi mesin fotostat ialah RM2,300. Okey. Seterusnya ialah perabot seperti rak almari, meja dan kerusi. Dan untuk jumlah kos bagi 3 rak almari sebanyak RM1,500, bagi 5 meja sebanyak RM1,500 juga, dan untuk 5 kerusi jumlah kosnya sebanyak RM500. Okey, yang keempat ialah papan tanda. Okey, jumlah kos bagi papan tanda untuk satu papan tanda sebanyak RM700. Dan yang terakhir ialah penghawa dingin. Okey, kami membeli 2 kuantiti penghawa dingin dan jumlah kos bagi untuk 2 kuantiti penghawa dingin tersebut sebanyak RM5,000. Okey, seterusnya ialah tenaga kerja pengurusan. Okey, yang pertama ialah kerani. Okey, skop kerja atau tanggungjawab kerani ialah membantu dalam melaksanakan pengurus kewangan di samping tugas-tugas pengurusan. Yang kedua, jawatan yang kedua ialah ketua eksekutif. Skop kerja atau tanggungjawab ketua eksekutif ialah memantau setiap pekerja dan mentadbir organisasi syarikat. Yang ketiga ialah pengurus pemasaran. Pengurus pemasaran ni bertindak memasarkan produk yang dihasilkan oleh perniagaan, mengkaji aspek citarasa pengguna dan serta merangka objektif pemasaran yang berkesan. Okey, seterusnya ialah pengurus sumber manusia. Pengurus sumber manusia ni skop kerja dia ialah merancang, mengarah dan menyelaras dasar yang berkaitan dengan aktiviti sumber manusia dan perhubungan perindustrian bagi perusahaan atau organisasi. Dan yang terakhir ialah pengurus kewangan. Pengurus kewangan ni ditugaskan untuk merangka perkiraan, membuat merangka perbelanjaan dan belanjawan serta mengatur strategi kewangan perniagaan secara keseluruhan. Okey, seterusnya ialah analisa sasaran pelanggan. Okey, sasaran syarikat kami adalah kepada kumpulan remaja yang menyertai aktiviti bersama atau bersukan, dan sasaran kedua dari pejabat ataupun sebuah pertubuhan yang memerlukan pakaian yang seragam seperti memakai baju korporat. Okey, sasaran syarikat kami juga tertumpu kepada
pertubuhan yang berdekatan serta kumpulan-kumpulan aktiviti remaja yang menyediakan baju kepada mereka. Okey, seterusnya ialah analisa pesaing. Okey, kami mempunyai banyaklah pesaing, antaranya ialah Melayu Jati. Pesaing-pesaing ni ada kelebihan dan kelemahan diorang tersendirilah. So yang terakhir ialah saya akan menerangkan tentang perbelanjaan pentadbiran. Okey. Bagi aset tetap, bangunan yang pertama ialah bangunan butik sebanyak RM53,100, bangunan kilang sebanyak RM75,800. Yang ketiga, perabot dan kelengkapan sebanyak RM5,000, perabot pejabat sebanyak RM3,500, peralatan kecemasan sebanyak RM500 dan lain-lain mesin RM700. Bagi modal kerja, bagi gaji sebanyak RM17,291, bagi utiliti sebanyak RM3,500, bagi sewa butik atau kilang RM5,500, RM5,800, maafkan saya. Okey, bagi praoperasi pula, bagi deposit sebanyak RM8,000, bagi pendaftaran perniagaan dan lesen sebanyak RM350, bagi insurans dan road tax sebanyak RM5,300 dan lain-lain sebanyak RM159 dan jumlah bagi keseluruhannya adalah sebanyak RM179,000. Okey, sekian itu saja daripada saya. Saya akan serahkan kepada pembentang seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adam Rifki bin Amir dari kelas DPHSU 4A. Sebelum saya menerangkan tentang perbelanjaan pemasaran, saya akan menerangkan terdahulu iaitu dua. Yang pertama, ramalan jualan. Yang kedua, strategi pemasaran. Yang pertama, ramalan jualan. Pada bulan Mac, Jun dan Disember, kita diramalkan jualan meningkat dengan agak tinggi kerana mendapat tempahan dari sekolah dan kelab. Pada bulan Januari, Februari, April, Mei, Julai, Ogos, September, Oktober dan November, jualan diramal seperti biasa. Yang kedua, strategi pemasaran. Produk dari syarikat Sulaiman Kasih ialah mengeluarkan pakaian yang berjenama Sulaiman Cotton. Cara pembungkusan produk kami dengan menggunakan dua cara, iaitu menggunakan kotak dan plastik. Label pakaian dari syarikat Sulaiman Kasih dijahit di bahagian belakang baju. Barangan dari syarikat ini dijamin berkualiti kerana material yang digunakan adalah bermutu tinggi. Harga yang ditawarkan juga berpatutan dan mampu milik. Saluran agihan pula, yang pertama ialah pengeluar, yang kedua ejen, ketiga peruncit dan yang keempat pengguna. Syarikat Sulaiman Kasih juga membuat promosi dengan menggunakan papan pengiklanan, bunting dan poster di tempat-tempat tumpuan orang ramai. Kepada pelanggan yang membuat pesanan tempahan baju dari butik kami, syarikat kami akan menyediakan kad keahlian kepada pelanggan kami. Kad tersebut akan mendapat diskaun kerana membeli barangan dari syarikat Sulaiman Kasih. Seterusnya, berbelanjaan pemasaran. Bagi berbelanjaan pemasaran, kita akan menyediakan peruntukan sebanyak RM700 bagi penyediaan papan tanda kedai. Untuk pengangkutan, kita akan membeli sesebuah van second hand yang bernilai RM68,000 serta sebuah lori second hand yang bernilai RM89,000. Selain daripada itu, bagi tujuan pemasaran, kita akan memperuntukkan sebanyak RM1,000
bagi aktiviti promosi, serta kita juga akan menempah kad perniagaan iaitu flyer, pamphlet serta banner. Kita akan edar flyer dan pamphlet ini kepada orang awam, manakala banner pula kita akan gantung di tempat-tempat tumpuan orang ramai. Selain daripada itu, kita juga memperuntukkan kos allowance perjalanan kepada staf yang terlibat dalam aktiviti pemasaran ini sebanyak RM700. Bagi urusan praoperasi pula, kita akan memperuntukkan sejumlah RM4,200 bagi tujuan pembayaran insurans dan road tax untuk van dan lori. Secara keseluruhannya, perbelanjaan pemasaran diperuntukkan sebanyak RM164,030. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zulfadli bin Muhammad Asri. Nombor metrik DHU 2020244642 daripada kelas di PHU 4C. Saya akan menerangkan 4.0 rancangan operasi. Penerangan produk. Syarikat Sulaiman Kasih menjalankan sebuah perniagaan yang menjual baju jersey, t-shirt dan menerima tempahan untuk baju korporat. Anggaran bulanan yang dijual dan ditempah ialah sebanyak 20,000 helai. Syarikat menyasarkan permintaan dan tempahan baju sama ada baju jersey dan baju korporat sebanyak 80,000 helai sebulan. Syarikat yakin bahawa tenaga pekerja yang digunakan mampu menyediakan tempahan yang diperlukan dan mesin berkuasa tinggi yang digunakan mampu menjamin kualiti baju yang terbaik dan kemas kepada pengguna. Waktu operasi Syarikat Sulaiman Kasih dibuka Isnin hingga hari Khamis 9 pagi hingga 6 petang. Jumaat dan Sabtu 10 pagi hingga 5.30 petang. Manakala pada hari Ahad, Syarikat Sulaiman Kasih tutup. Seterusnya, jadual pengoperasian ataupun jadual tugasan pekerja terbahagi kepada dua, iaitu shift pagi pada jam 8 pagi hingga 2 petang seramai 15 orang. Seterusnya, shift petang 2 petang hingga 10 malam seramai 15 orang. Seterusnya, kita pergi kepada senarai bahan produk yang digunakan oleh Syarikat Sulaiman Kasih. Yang pertama, kain jersey. Yang kedua, kain katin. Yang ketiga, kain poliskov. Keempat, benang. Dan yang terakhir, stiker huruf dan nombor. Senarai pembekal pula yang digunakan oleh Syarikat Sulaiman Kasih adalah yang pertama, Aztec Enterprise. Yang kedua, Juta Tekstil. Dan yang ketiga, Syayaan Collection. Seterusnya, senarai pekerja bahagian pengeluaran seramai 30 orang yang terdiri daripada 2 orang penyelia, 13 orang tukang jahit, 10 orang juru cetak dan 5 orang penyulam. Seterusnya, senarai peralatan dan mesin yang digunakan oleh Sulaiman Kasih adalah yang pertama, Sublimation Printing 1 unit, Sublimation Heat Press 1 unit, rak baju besi 6 unit dan komputer 2 unit. Yang terakhir adalah perbelanjaan operasi. Aset tetap, mesin dan peralatan RM10,800. Modal kerja bahan mentah RM9,750. Gaji RM40,020. KWSP dan SOKSO RM5,980. Utility RM3,450. Praoperasi iaitu deposit sebanyak RM5,000. Jumlah keseluruhan perbelanjaan operasi bagi Syarikat Sulaiman Kasih adalah sebanyak RM75,000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syamil Faris bin Ahmad Razi dari DPHU 4C. Okey, pada slide ini syarikat kami menjadualkan penyata pendapatan dalam masa 3 tahun. Pada tahun yang pertama,
syarikat kami mendapat keuntungan sebanyak RM1,130,000. Tolak kos jualan stok awal sebanyak RM117,000 dan kos produksi sebanyak RM42,000. Untung kasar yang kami dapat pada tahun yang pertama adalah sebanyak RM971,000. Pada tahun yang kedua, syarikat kami mendapat keuntungan sebanyak RM1,229,500. Tolak kos jualan stok awal sebanyak RM117,000 dan kos produksi sebanyak RM42,000. Untung kasar yang syarikat kami dapat adalah RM1,70,500. Pada tahun yang ketiga pula, syarikat kami mendapat keuntungan sebanyak RM1,494,425. Tolak stok awal sebanyak RM117,000 dan kos produksi sebanyak RM42,000. Untung kasar yang syarikat kami dapat adalah RM1,335,425. Bagi kos perbelanjaan, pada tahun pertama, kedua dan juga ketiga adalah sama, iaitu sebanyak RM950,081. Dan perbelanjaan itu adalah dari segi perbelanjaan organisasi, iaitu sebanyak RM323,412. Perbelanjaan pemasaran sebanyak RM6,390. Perbelanjaan operasi sebanyak RM595,560. Lain-lain perbelanjaan adalah sebanyak RM369. Pendaftaran perniagaan dan lesen sebanyak RM350. Insurans dan road tax kenderaan sebanyak RM4,200. Lain-lain perbelanjaan praoperasi sebanyak RM5,000. Interes dan sewa beli sebanyak RM5,800. Interes pinjaman sebanyak RM8,000. Susut nilai aset tetap sebanyak RM1,000. Pada tahun pertama, keuntungan bersih sebelum teks adalah sebanyak RM20,919. Tolak teks 3% iaitu sebanyak RM627,57. Keuntungan bersih selepas teks adalah RM20,291,43 dan untung bersih terkumpul adalah sebanyak RM20,291,43. Pada tahun yang ketiga pula, keuntungan bersih sebelum teks yang kami dapat adalah RM385,344. Tolak teks 3% RM11,560,32. Keuntungan bersih selepas teks adalah sebanyak RM373,783,68. Untung bersih yang terkumpul adalah sebanyak RM510,881,54. Okey, itu saja dari saya. Sekian. Assalamualaikum.